Catfishing is used when a person poses as someone else online to deceive another person, usually for romantic reasons. Tonight, family members pleading with parents across this country to know who their children are talking to online. Parents, please, please know your child's online activity. Ask questions about what they are doing and whom they are talking to. Catfishing adalah sebuah istilah yang bermaksud seseorang itu mencipta satu identiti baru di media sosial atau mana-mana platform lain internet dengan menggunakan gambar orang lain serta mereka-reka maklumat peribadi palsu. Ada beberapa sebab mengapa sesetengah orang gemar untuk melakukan aktiviti catfishing ini. Ada yang sekadar suka-suka untuk kepentingan diri, ada juga kerana kurang keyakinan dengan penampilan diri dan paling dahsyat adalah bagi melakukan jenayah. Berikut disertakan 3 kisah catfishing yang berakhir dengan kematian. Pada tahun 2005, seorang bekas anggota tentera Marin Amerika Syarikat berusia 47 tahun iaitu Thomas Montgomery mula melayari sebuah laman sembang di internet dengan mencipta identiti lelaki muda sebagai Marine Sniper. Di laman sembang itu, Thomas yang juga sudah berkahwin telah berkenalan dengan seorang gadis muda cantik 18 tahun bernama Jessie yang menggunakan nama samaran sebagai Telhoblon. Menyedari usia Jessie yang masih muda, maka Thomas melakukan pembohongan dengan mendakwa dirinya turut berusia 18 tahun. Lama-kelamaan, hubungan Thomas dan Jessie lebih daripada sekadar berkawan. Mereka berdua yang mula dilamun cinta saling mengutus surat, bertukar hadiah dan menelefon antara satu sama lain. Seperkara perlu diketahui, gambar yang dihantar oleh Thomas kepada Jessie adalah gambarnya sewaktu masih muda. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Begitulah nasib Thomas apabila aktivitinya di laman sembang tersebut telah diketahui oleh salah seorang daripada anak perempuannya. Apabila isteri Thomas mengetahui perkara berkenaan, dia bertindak untuk menghantar gambar keluarganya kepada Jessie sebagai tanda peringatan keras. Jessie yang dikatakan ketakutan terus bertindak untuk memutuskan hubungan dengan Thomas. Pada waktu kemudiannya, Jessie berkenalan pula dengan rakan sekerja Thomas iaitu Brian Barrett yang memakai nama Beefcake di laman sembang yang sama. Thomas kian berasa cemburu selepas menyedari hubungan Brian dan Jessie yang menjadi semakin rapat. Lagi menimbulkan kemarahan Thomas adalah apabila usia sebenarnya telah dijadikan sebagai bahan jenaka oleh Brian dan Jessie di laman sembang tersebut. Hinggalah satu hari, Thomas yang sudah tidak dapat lagi untuk bersabar telah menembak mati Brian di tempat parking kerja mereka. Selepas pihak polis mendapat tahu pembunuhan itu adalah bermotifkan cinta tiga segi internet, mereka bergegas ke rumah Jessie kerana berasa khawatir dia akan menjadi mangsa tembakan yang seterusnya. Setibanya pihak polis di rumah Jessie, kedatangan mereka tersebut telah dilayan oleh seorang wanita pertengahan usia bernama Mary Scheller. Namun apa yang benar-benar mengejutkan adalah pengakuan daripada Mary bahawa dia merupakan Telhoblon atau Jessie yang sebenar. Gambar yang pernah dihantarnya kepada Thomas sebelum ini adalah gambar anak perempuannya sendiri. Berhubung dengan kematian Brian, Thomas yang berjaya ditangkap telah didapati bersalah lalu dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun hasil rundingan pertuduhan. Sementara itu, Mary pula tidak didakwa kerana penglibatannya hanyalah setakat melakukan penipuan penyamaran identiti. Janelle Porter adalah seorang wanita berusia 20-an yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan. Dia tinggal bersama dengan ibu bapa yang sangat melindunginya iaitu Marvin dan Barbara. Sejak dari kecil lagi, Janelle menghadapi kesukaran untuk berkawan dengan orang di sekeliling. Disebabkan itu, dia hanya menggunakan media sosial seperti Facebook bagi mencari kawan. Suatu hari, Janelle mula berkenalan dengan seorang pekerja wanita bernama Tracy di farmasi tempatnya membeli ubat. Lama-kelamaan, hubungan antara Janelle dan Tracy semakin akrab sebagai kawan. Pada masa sama, Janelle telah jatuh hati dengan abang Tracy iaitu Billy. Memandangkan Billy sudah pun mempunyai kekasih, maka Tracy memperkenalkan Janelle kepada sepupunya bernama Jamie yang berstatus bujang. Jamie dan Janelle akhirnya menjalinkan hubungan percintaan tanpa pengetahuan Marvin serta Barbara.
Apa yang berlaku kemudian adalah Janelle mula menerima komen berbau kebencian daripada individu tidak dikenali di laman Facebook. Janelle mendakwa dalam sebenar komen tersebut adalah Billie Jean Hayward yang juga merupakan kekasih Billie atas bermotifkan rasa cemburu dengan kejeritaan Janelle. Mereka terus bergaduh secara berterusan di Facebook. Memburukan lagi keadaan apabila Jamie telah menyebelahi Janelle berbanding sepupunya. Hinggalah pada bulan Januari tahun 2012, Billie dan Billie ditemui mati di rumah mereka dengan kesan tembakan pada bahagian muka. Pihak polis tidak mengambil masa lama untuk mengetahui perkara sebenar apabila Jamie yang turut ditahan bertindak untuk membuka mulut. Kata Jamie, dia ada berhubung dengan seorang ejen CIA bernama Chris yang mendakwa tugasannya adalah untuk melindungi Janelle sepenuh masa. Selain itu, Jamie juga memberitahu bahawa Billie dan Billie telah mati dibunuh oleh Marvin. Berdasarkan siasatan awal, Marvin telah mengaku melakukan pembunuhan itu dengan niat untuk melindungi Janelle daripada dicederakan. Namun selepas siasatan lanjutan dijalankan, pihak polis mendapati Marvin sebenarnya membunuh atas desakan barbara susulan email daripada Chris yang mendakwa Janelle semakin berada dalam keadaan berbahaya. Pihak polis yang berasa curiga dengan status individu bernama Chris itu akhirnya melakukan pemeriksaan alamat IP email pada komputer di rumah Janelle. Rupa-rupanya, Chris yang merupakan ejen CIA tersebut adalah Janelle sendiri. Dia merupakan perancang utama dengan memperdayakan ibu bapanya sendiri termasuklah Jamie untuk melakukan konspirasi pembunuhan terhadap Billie dan Billie. Menerusi perbicaraan kes, Marvin, Barbara dan Janelle telah dijatuhkan hukuman penjara untuk seumur hidup. Sementara itu, Jamie pula dipenjarakan selama 25 tahun selepas rundingan pertuduhan. Peter Chapman mempunyai banyak rekod buruk melakukan jenayah seksual. Pada usianya 19 tahun, dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun atas 2 pertuduhan merogol. Selain itu, dia juga pernah mempunyai teman wanita. Walau bagaimanapun, hubungan tersebut tidak berkekalan lama selepas wanita terbabit mengetahui status Peter sebagai pesalah laku seksual. Tahun 2009, Peter yang sudah berusia 33 tahun ketika itu telah mencipta identiti palsu di laman Facebook dengan nama Peter Cartwright. Dia yang juga seorang penganggur telah menggunakan gambar remaja lelaki kacak kononnya berusia 16 tahun. Taktiknya membuahkan hasil selepas berjaya menambah rakan di Facebook seramai 3,000 orang di mana semuanya adalah golongan perempuan yang berusia dari 13 hingga 31 tahun. Malang untuk seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang bernama Ashley Hall apabila terpedaya dengan Peter. Dia yang menerima pelawaan daripada Peter bagi keluar bersama telah memberi alasan kepada ibunya untuk pergi bermalam di rumah kawan. Peter kemudian datang menjemput Ashley dengan melakonkan watak sebagai bapa kepada Peter Cartwright. Dia berlakon sedemikian susulan beberapa orang perempuan pernah melarikan diri selepas mengetahui wajah sebenarnya. Ashley seterusnya dibawa oleh Peter ke sebuah kawasan terpencil sebelum diikat lalu dirogol. Peter kemudian bertindak untuk membunuh Ashley dengan mayatnya dibuang ke dalam parit. Peter berjaya ditahan beberapa jam kemudian oleh pihak polis dalam satu sekatan selepas keretanya didapati tidak mempunyai rekod insurans. Sejurus selepas penangkapannya itu, Peter telah membuat pengakuan tentang pembunuhan Ashley sebelum menunjukkan lokasi mayat kepada pihak polis. Pihak juri mahkamah pada akhirnya telah memutuskan Peter yang didapati bersalah untuk dipenjarakan seumur hidup.